الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah thumma Alhamdulillah. Marilah kita sama panjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana pada hari ini, dalam suasana penuh kepayahan, dalam suasana penuh kesukaran, kita menghadapi pandemik COVID-19. Setelah sekian lama, setahun lebih, kita hidup dengan COVID. Dan pada Ramadan kali ini, kita masih lagi diuji dengan pandemik yang sama. Yang kita sendiri tak tahu bilakah akan berakhir segala-galanya ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keselamatan, menghindarkan kita daripada segala perkara yang buruk, wabak penyakit dan huru-hara, insya-Allah. Sidang penonton yang dirahmati Allah, insya-Allah pada hari ini saya akan berkongsi satu tajuk, iaitu jauhi sifat mazmumah. Perkataan mazmumah itu dari sudut maksudnya, menurut Kamus Dewan, mazmumah adalah yang bermaksud yang tercela atau yang terhina atau yang terkeji. Perkataan bahasa Arab yang telah pun dimelayukan ada dalam Kamus Dewan kita, tuan-tuan. Dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuman makhdhula. Yang bermaksud, janganlah kamu menyekutukan Allah di dalam ibadah kamu. Nescaya akibatnya kamu akan tinggal dalam keadaan yang terhina dan kecewa, tidak mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perkataan mazmum yang ada, antara perkataan yang ada di dalam Al-Quran. Saya tertarik untuk membawa satu olahan atau satu kupasan yang telah diberikan kepada kita melalui Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali di dalam kitabnya yang bernama Al-Arba'in fi Usuluddin, 40 perkara di dalam usul agama, yang mana Imam Al-Ghazali menyatakan dalam qismus thalis, dalam bahagian yang ketiga, iaitu kita mestilah melakukan tazkiyah, penyucian hati kita, ya, daripada akhlak al-madhmumah, daripada akhlak yang terkeji, akhlak yang terhina ini. Imam Ghazali menggariskan bahawasanya ada 10 perkara yang ditarifkan dalam 10 sifat mazmumah yang boleh saya hitungkan satu persatu pada hari ini, insya-Allah. Yang pertama, syarahut ta'am, banyak makan. Yang kedua, Imam Ghazali katakan, syarahul kalam, banyak bercakap, banyak membawang dan sebagainya. Cakap tak henti. Kadang-kadang fikir kemudian bercakap dulu, tuan-tuan. Ini masalah. Yang ketiga, ghadab, marah. Yang keempat, hasad. Hasad, orang kita kata hasad dengki.
Yang kelima, bakhil, kedekut ataupun cinta kepada harta. Yang keenam, hubbul jah, cintakan kemegahan, cintakan darajah. Yang ketujuh, hubbud dunya, cinta kepada dunia. Yang kelapan, al-kibir, takabur. Yang kesembilan, al-ujub, hairan diri, rasa hebat dirinya. Yang kesepuluh, riak, iaitu menunjuk-nunjuk di dalam ibadah yang dilakukan. Segala perkara ini, yang 10 ini tuan-tuan, ia termasuk daripada amalan hati. Amalan qalbu kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surah Al-Ahzab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Dan Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati kamu, hati-hati kita ini tuan-tuan. Apa jua yang kita buat, segala-galanya adalah hasil daripada keputusan hati kita. Baik hati kita, kita akan buat perkara baik. Buruk hati kita, kita akan buat perkara sebaliknya. Wal'iyadzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang berjaya menyucikan hatinya. Dalam surah Asy-Syams ayat 9, Allah berfirman lagi, Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan hati mereka. Maknanya hati ini adalah tempat berpuncanya mazmumah kita ni tuan-tuan. Kita perlu bersihkan hati kita daripada sifat-sifat yang mazmumah yang 10 saya sebutkan tadi. Dan kebetulan pada bulan ini kita berhadapan dengan ibadah puasa. Saya nak mengulas lebih lanjut tentang yang pertama, syarahut ta'am, iaitu banyaknya kita makan atau berlebihan kita makan. Pagi makan, pukul 10 makan, tengah hari makan, petang makan lagi, malam makan lagi, sambil tidur mengunyah lagi tuan-tuan. Allahu Akbar. Ya. Sedangkan kata Imam Al-Ghazali, punca segala penyakit-penyakit hati ini, yang terbesar sekali puncanya ialah datang daripada al-batn, datang daripada perut kita. Kalau kita isi perut kita sepenuh-penuhnya tuan-tuan, ini sebenarnya mendatangkan bahaya kepada hati kita. Kita perlu kurangkan makan. Seperti mana yang ditunjukkan pada hari ini, pada bulan ini, kita hadapi ibadah puasa, tujuannya untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita berlapar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, "Ma min amalin ahabba ila Allah taala minal ju'i wal 'atash." Tiadalah satu amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala selain daripada lapar dan dahaga, tuan-tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi dalam satu hadis baginda, "Inna syaitan la yajri min ibni Adam majrad dam." Sesungguhnya syaitan itu dia boleh masuk melalui pembuluh darah manusia ini, tuan-tuan. Boleh masuk dalam tubuh badan kita, lalu ikut pembuluh darah kita, tuan-tuan. Fadayyiqu majari syaitan. Maka hendaklah kita sempitkan highway, sempitkan jalan untuk syaitan lalu ni. Cara nak sempit macam mana tuan-tuan? Bil ju'i wal atash. Dengan cara berlapar dan dahaga. Jadi amalan kita pada bulan ini, Ramadan Al-Mubarak, adalah satu amalan yang sangat sinkronis dengan penyucian kepada sifat-sifat mazmumah. Kita teruskan ibadah puasa ini dalam erti kata yang sebenar. Jangan hanya kita puasa sekadar puasa awam, puasa bersahur, kemudian ketika puasanya tendang terajang dan sebagainya, macam-macam benda dia buat, mengumpat orang pun juga dalam ibadah puasa, habis semua dilanggarnya. Time buka macam puasa sangat dia, letih sangat gayanya. Bukan begitu. Kita nak tingkatkan ibadah puasa kita. Kalau dulunya kita puasa awam, sekarang kita puasa di tingkat yang khawas ataupun khusus, puasa yang lebih sempurna berbanding dengan puasa-puasa kita yang telah kita lalui dahulunya.
Cukuplah sekadar itu apa yang dapat kita kongsikan bersama pada kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada kali akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kerahmatan dan keberkatan buat kita semua. Teruskan kita sabat di atas landasan ibadah puasa dengan cara yang terbaik. Sekian, atrukukum fi ri'ayatillahi wa amnih. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.